إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، وخصوصا إلى أبا غزي بن حسن الله بن عجل بن موسى وبسيس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arzuqna al-'ilma wal fahma wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata mereka itu, yakni ulama, lazimkan olehmu akan diri kamu dengan ilmu-ilmu zaman dahulu, dan jauhi olehmu akan yang baharu-baharu ini. Jadi maknanya bukan dia melarang ya untuk menuntut ilmu sekarang. Ya. Ini pada pandangan Nabi. Pada pandangan Nabi, maqasid, kemungkinan, maksud daripada musannif ini, bila dilihat akan akhir zaman, maka orang banyak melebihkan ilmu tetapi meninggalkan akan amal. Walhal dalam kitab yang lain, dalam Sirajut Talibin karangan Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, beliau menyatakan ilmu dan amal ini jauharan, iaitu dua permata yang tak boleh ditinggalkan salah satu di antara keduanya. Mengaji tinggal amal, beramal tinggal mengaji. Ya, kerana kedua-duanya jauharan, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria. Jadi apa yang disebut oleh musannif ini pada pandangan Nabi lah, ya. Bukan dia melarang. Melarang itu maksudnya langsung jangan menuntut. Ya. Dan jauhi olehmu pula daripada bahawa ghalib kamu dengan ilmu bantah-bantahan, mujadalah. Ya. Ilmu yang boleh menjadikan kita jadi suka berbantah-bantah. Ya. Asyik nak jidal, nak i'tirad kalam orang lain. Ya. Jadi bila ada ilmu, kita asyik nak mengiktirad kalam orang lain. Sebab sifat ulama, ya, kalau kita lihat antara ulama empat mazhab sekalipun, mereka tidak rad pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang lain. Ya, ini hebatnya ulama. Maka sifat bagi ulama ni, dia ada toleransi, menghormati akan pendapat-pendapat ulama-ulama mujtahid-mujtahid yang lain. Itu sikap ulama ini, dia sentiasa menghormati pandangan orang lain. Ya, bukan rad. Ya, rad ini maksudnya kita bantah, kita tolak. Walhal dalam masalah ijtihad, ijtihad tidak boleh, ijtihad seseorang tidak boleh menasahkan ijtihad. Ijtihad tak boleh menasahkan ijtihad. Ya, baik itu adanya dalam Islam ni hebatnya pada ilmu fiqh berlakunya khilaf. Ini pandangan Ibn Hajar dan ini pandangan Syekh Ramli. Sebab mereka ini orang yang layak untuk berijtihad, digelar mujtahid.
maka ijtihad di antara mujtahid ni tak boleh menasahkan. Walaupun ijtihad seseorang ini lebih kuat daripada ijtihad mujtahid yang lain. Seumpama Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, kalau daripada segi afdalnya, kekuatannya kuat pada pandangan, pada pendapat ijtihad Syekh Ibn Hajar, tetapi tak menasahkan akan ijtihad Syekh Ramli. Contohnya begini, dalam masalah haid, dalam masalah haid, kalau ikut pendapat daripada Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar tiap-tiap bulu ataupun rambut ataupun yang gugur, bulu ataupun rambut yang gugur daripada anggota tubuh, ketika di dalam haid, nifas dan wiladah, wajib dibasuh, wajib dibersihkan ketika seseorang itu telah bersih. Ini pendapat daripada Ibn Hajar. Sebab tu orang dulu-dulu bila dia tengah haid, dia simpan rambut dia dalam surat khabar. Orang dulu disimpan-simpan, nanti bila dia dah bersih, dia basuh sekali. Tetapi pada pendapat Syekh Ramli, Syekh Ramli mengatakan bahawa tiap-tiap rambut ataupun bulu ataupun anggota yang gugur, cabut, di dalam keadaan haid, nifas dan wiladah, tak payah dibersihkan, kerana dia tidak termasuk di dalam anggota lagi. Begitu juga dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan masuknya waktu maghrib. Adanya qaul qadim dan adanya qaul jadid. Dan kedua-dua qaul ini tidak masih dipakai. Jadi sebab itu, ciri-ciri ulama ini dia tidak rad. Sikap dia, dia tidak ada mujadalah, tetapi dia muzakarah, berbincang. Jadi sebab itu musannif ini dia nampak tentang sikap penuntut ilmu zaman akhir ini. Sebab itu dia letakkan begini, kerana melihat ia pada pandangan akhir zaman ini berlakunya sedemikian. Begitu sekarang banyaknya berlaku perkara-perkara tersebut. Orang ni rad, pandangan orang ni rad ini. Orang sekarang rad pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Baik. Kita habis selalu sebut perkara yang sama. Jangan kita dikurniakan ilmu tetapi tidak dikurniakan akan kemuliaan ilmu. Allah bagi kita ilmu, tahu itu, tahu ini, tahu ini. Tetapi Allah tak muliakan kita dengan kemuliaan ilmu itu sendiri. Ini yang kita takut. Ilmu dia bagi. Allah bagi ilmu. Kat semua orang Allah bagi. Atau kalau kita tengok orang Yahudi pun ada yang hafal hadis dan hafal Al-Quran. Allah bagi. Tapi kemuliaan tu Allah tak bagi. Yang ini yang kita kena takut sangat. Sebab itu kan ada doa, ya Allah, kami berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan berlawanan yang zahir ia kemudian daripada keputusan ulama yang besar-besar. Langsung bila kita ni ada ilmu yang suka boleh berbantah-bantah, boleh mujadalah, lalu kita lawan akan ijtihad fatwa-fatwa ulama yang besar. Zaman ini berlaku. Sebab kita rasa kita tahu, kita rasa kita pandai, kita rasa kita hebat, langsung kita menidakkan akan pendapat-pendapat orang yang lebih alim daripada kita. Sebab kita rasa kita tahu. Sebab itu sifat di antara ulama ini adalah mutawaddi'in, orang yang rendah diri. Bukan kita rasa kita tahu, kita ada ilmu, kita hebat, kita boleh begini dan begini. Sebab itu kita lihat ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama pondok,
yang ada di tanah air ni cukuplah menjadi satu contoh kepada kita. Mereka semua orang yang rendah diri. Bukan mereka ni orang bodoh, mereka ni orang alim-alim. Tapi mereka ni orang hebat, rendah diri. Mereka tak buat perkara-perkara yang boleh menjadikan masyarakat itu rosak dan sebagainya. Mereka hebat, orang hebat. Kerana bahawasanya pada ketika itu menjauhi oleh yang menuntut ilmu akan ilmu fiqh yang ialah terlebih mulia sekalian ilmu, mengaji ilmu fiqh. Selesaikan masalah syariat, masalah syariat, syariat untuk diri kita, fiqhnya, solatnya kita macam mana, ibadahnya kita macam mana. Sebab itu pada fiqh ada 4 rubuk, ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Dan mensia-sia ia akan umurnya bagi memerintahkan akan dia kepada barang yang tiada dicita-citakan akan dia. Kalau dia mengaji pada ilmu yang bukan untuk keperluan dia pada waktu itu, waktu itu ilmu tu bukan keperluan dia, maka jadi sia-sia dia belajar. Apa keperluan kita sekarang? Ketika itu kita beratkan akan ilmu tersebut. Tidak jadi sia-sia. Sebab kita nak pakai. Kita nak pakai. Ilmu tu kita nak pakai. Memang semua ilmu kita nak pakai. Tapi buat masa sekarang ni nak pakai apa? Oh, saya fiqh saya tak selesai. Ngaji fiqh. Saya tauhid saya tak selesai. Tumpu kepada ilmu tauhid. Saya tasawuf saya tak selesai. Tumpu kepada ilmu tasawuf. Jadi selarikan. Belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tasawuf, kerana 3 ilmu ini ilmu 3 serangkai yang tak boleh kita nak pisah. Dan mempusakai ia akan kelebaran sah dan berseteruan dengan sebab banyak berbantah-bantah. Jadi bila asyik nak bergaduh aja, bila nak selesai. Asyik nak rot aja, bila nak selesai. Zaman ini zaman Allahu Rabbi. Itu yang Habib selalu sebut kita di madrasah, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Bila kita mula mengaji lambat, 8 suku, 8.20. Sebab kita semayang maghrib pun wirid pun 8.20 baru habis. Semayang maghrib 8.20 baru habis. Sebab zaman ni, bila jiwa kita kosong, rohani kita kosong. Ilmu banyak, orang banyak ilmu sekarang, tapi roh kosong, jiwa kosong. Betul apa yang Nabi takut tu? Apa yang Nabi takut? Tengok zaman sekarang, akhir zaman. Orang kita kat sini, kat Palestin, Yahudi hantar bom. Hantar bom, kena tembak. Kita dekat luar Palestin ni tadi, kita tak dibom, tapi dibom dengan application yang bukan-bukan, nyanyi, apa, ikut apa benda macam-macam, macam-macam, buat video nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Walhal orang kaki mengaji, walhal orang ada ilmu. Jadi Yahudi ni dia dah rancang awal-awal. Dah rancang macam mana nak rosakkan kita. Jadi dia rosakkan kita dengan perkara-perkara ni. Lalu jiwa kita beramal tak nak, apa pun dah mula dah lemah, zikir dah lemah. Hati dah mula rosak. Ketika itu ilmu bukan tak ada, ada.
Allah sebut dalam Quran kan, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara ni dia takkan redha sekali selagi kita tak ikut akan millah mereka, budaya mereka. Budaya mereka. Inilah. Sebab itu kita ni habis selalu cakap perkara yang sama. Ilmu yang ada pada kita, kita harap supaya ilmu ini menjadi alat untuk kita jadi orang soleh. Biar kita jadi orang soleh. Macam mana jadi orang soleh? Orang soleh ini, hati dia bila dia tak buat baik, dia rasa resah. Lain kalau orang yang dah biasa buat jahat. Orang zalim, dia dah biasa buat jahat. Kalau dia tak buat jahat, dia rasa resah, dia tak boleh duduk. Satu hari tak kata orang, dia tak boleh duduk. Satu hari dia tak mengumpat orang, dia tak boleh, dia rasa tak cukup hidup. Ini orang zalim. Jangan zalim diri kita sendiri. Jangan zalimi diri kita. Biar kita jadi orang soleh. Bila kita tak dapat ibadat, kita rasa resah. Tak dapat sembahyang duha, kita rasa resah. Tertinggal, kita rasa resah. Ini hati mukmin. Jadi ilmu yang kita belajar ni tadi alat untuk supaya kita ni tadi boleh jadi orang baik. Baik ini bukan pada orang. Orang puji tak pakai. Cakap orang ni tak boleh pakai. Sekejap. Kita nak saleh pada sisi Allah. Pada pandangan Allah. Pada pandangan Allah. Pandangan manusia tak pakai. Baik. Walhal yang demikian itu setengah daripada alamat kiamat dan setengah daripada alamat kehilangan ilmu. Bila kita dah tak ada barakah, mula nak mujadalah, amal dah tak ada, ilmu dah manfaat, berkat dah ditarik, maka ini tanda ilmu ni tanda akhir zaman. Mengaji kuat, ilmu ada, tapi tak berkat, tak boleh nak beramal, tak boleh nak dekat dengan Allah, tak boleh nak takut dengan Allah. Jadi ilmu ini cuma sekadar ilmu aja. Ni tanda apabila dah hampir nak kiamat, apa kata Nabi SAW, ilmu itu akan diangkat. Sama juga tanda apabila nak kiamat, Al-Quran dikerongkong-kerongkong. Al-Quran dikerongkong ni maksudnya dalil banyak. Yang ni ayat ni, yang ni ayat ni. Tapi dia tak masuk dalam. Maksudnya tak boleh jadi amalan. Tak boleh jadi amalan. Dan alamat kehilangan ilmu dan fiqh seperti barang yang datang pada hadis, kata perhamba, maka demikian itu sangat-sangatlah umum dan rata pada zaman kita sekarang. Dan bahawa pula kebanyakan orang yang menuntut ilmu zaman sekarang semata-mata loba meninggikan mengaji. Ini bukan kalam Abi, ini kalam musannif. Kitab ni dibaca di pondok-pondok mana pun. Kitab peleta penuntut ni ada kitab wajib semua pondok. Jadi penekanan oleh ulama-ulama terdahulu. Jangan sampai kita ni tadi loba nak khatam itu, khatam ini. Tetapi kita tak khatam isi kitab. Kitab kita khatam, tetapi isi kitab kita tak khatam. Kitab Tauhid lepas satu kitab ke satu kitab, tetap kita masih mensyirikkan Allah. Kitab fiqh lepas satu kitab ke satu kitab, tetap
kita melanggar syariat Allah. Kitab tasawuf, kita khatam satu kitab ke satu kitab, tetap kita masih lagi tidak boleh beramal dengan ilmu tasawuf. Hasad, dengki, besar diri, sombong, kedekut, masih lagi. Tapi kitab dah banyak khatam, kenapa boleh bergaduh sesama sendiri? Walhal dalam kitab tasawuf disebut tentang hasad, dengki, tentang ini, putus silaturahim dan sebagainya. Dah 3-4 kitab khatam. Lepas itu ulama disebut dia dah nampak benda-benda ni. Dan banyak khatam kitab, tiada loba pada amalannya. Jadi apabila ilmu itu banyak, maka dia tidak menjadi manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu ini tadi ada dan kita boleh beramal dengan ilmu. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita beramal akan ilmu yang ada pada kita. Dan pada menghalusi faham masalah-masalah. Bila kita tahu ini masalah ni, itu almarhum dulu, dia beratkan pada amalan, berat pada amalan. Almarhum, almarhum Wan Tu Abi dulu kan, Ustaz Ghazali Hasbullah, dia beratkan pada amalan. Dia kata kekuatan roh itu adalah pada amalan. Itu dia mengajar, dia suruh beramal, mengajar, dia suruh beramal. Bukan dia letakkan ilmu supaya khatam kitab ini dan sebagainya, sehingga kan kita tak boleh jadi orang yang soleh pada sisi Allah. Kita bukan soleh, kita berharap supaya Allah terima kita dan angkat kita menjadi orang yang soleh. Kita tak soleh, Habib tak soleh, kamu pun tak soleh, tapi kita berharap, narju ilallah, berharap kepada Allah supaya jadikan kita semua di kalangan orang soleh. Kerana semata-mata loba atas tinggi namanya sahaja, supaya orang akan panggil dia dengan nama ustaz, itu dan sebagainya, sehingga tiada ada bercakap dan sebut melainkan jam'ul jawami', dalam kitab Lubba Usul, dalam kitab Syura' Mughni Labib, dan kitab Sibawiyah, apa lagi, Asmuni, Bukhari, Muslim, Tafsir Hazan dan umpamanya. Jadi bila cakap tu je, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Lepas tu orang tanya selalu, ngaji mana? Tak? Ni mengaji mana ni? Walhal ada kalam ulama, saya sebutlah mengaji mana tu. Tok Guru dulu dia tak cakap biodata dia. Biodata dia tak pernah cakap Tok Guru dulu. Mana ada? Ada tak kamu mengaji dengan Tok Guru? Pondok mana-mana. Dia letak sijil dia semua kat tepi dinding. Ada yang buat? Mana ada? Kamu mungkinlah zaman sekarang, zaman dulu-dulu tak ada. Mereka boleh sorok-sorok. Tetapi ilmu ini dia macam minyak wangi. Kamu tak boleh sorok bau minyak wangi. Ilmu ni dia macam minyak wangi. Ulama ni dia macam minyak wangi. Ke mana dia pergi akan ada bau minyak wangi. Lepas itu sampai dimisalkan kan ulama ini dan bukan ulama, minyak orang yang menjual minyak wangi dan orang tukang besi. Ulama dia seperti minyak wangi. Lalu dia bagaimana orang akan dapat bau dia? Dia akan cium bau dia. Walaupun sorok macam mana, tetap siapa yang keluarkan bau tu bukan ulama, tetapi ini yang kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk. Tukang besi. Kita kawan dengan tukang besi akan dapat percikkan api besi. Baju habis koyak-koyak. Macam di mudarat. Jadi apabila kita jumpa tukang besi sehingga memudaratkan kita, larilah. Jangan berkawan dengan orang yang boleh memudaratkan kita, pakaian kita, tubuh badan kita. Lari dan jauh. Mudah aja aturan ini, kehidupan ini, cukup mudah. Mudah aja. Hati jadi tenang. Dan umpamanya padahal kebanyakan mereka itu adalah antara dalil ijmali dan tafsili pun belum dapat dibezakan lagi. Ini pandangan musannif kitab ni. Dia orang kan sekarang kita tengok berlaku macam-macam kan. Orang ni bagi pendapat macam ni, macam ni, Orang dah tak nak memperhalusi akan pandangan. Dan bukan perhamba cerca dan cela orang yang mengaji kitab-kitab itu, hanya perhamba sebutkan kelakuan pengajian itu. Jadi musannif kata tak payah mengaji kitab besar, mengaji kitab kecil-kecil. Apa yang musannif sebut ni sama dengan pesan Syekh Habir dulu. Syekh Habir dulu, Baba Sin Suraj nama dia. Dia kata apa? Dia buka kitab besar satu je, kitab Majmu' Muhazzab. Kitab Majmu', buka kitab besar. Tapi dia cakap dengan Nabi. Dia kata apa? Dia kata kitab ni tak payah mengaji, tak apa. Sebab kitab ni kitab untuk rujuk, dia kata. Mengaji hak kecil-kecil je. Kitab kecil-kecil je. Tak payah kitab besar-besar. Kitab hak kecil-kecil je mengaji. Hak besar-besar ni dia kata adalah kitab untuk kita rujuk. Tapi sebab dia nak lepaskan juga hajat murid-murid dia. Kan? Buka juga kitab Majmu'. Itu guru Abi yang fiqah pun, dia tak buka kitab besar, kitab I'anah, Iqna, satu guru Abi nama dia Babu Mat Sendawa. Iqna, kitab I'anah Talibin yang dibuka. Kitab tasawuf, kitab hikam. Kitab hikam. Kitab Melayu dia buka, kitab Minhaj. Bukan dia tak boleh baca kitab Arab. Dia duduk tanah Arab 50 tahun. Dia duduk di Mekah tu 50 tahun. Boleh dibuka kitab Sirajul Talibin, matan daripada kitab Minhajul Abidin, tapi dia tak buka. Dia dah baca dah kitab Minhaj dah habis, baru dia buka kitab Sirajul Talibin. Hebatnya orang dulu. Kalau tengok, mereka ni orang alim, mengaji puluhan tahun, tapi tetap mengaji lagi. Tiap-tiap lepas maghrib mereka turun mengaji lagi dengan Syekh Abdul Karim Al-Banjari di Masjidil Haram, di Babul Fatah. Abi duduk dalam majlis Syekh Abdul Karim, mengaji, dengar kitab Minyatul Musalli. Tengok guru Abi semua tu. Kata mereka ni orang yang mutawaddi'. Bukan mereka tak boleh baca kitab Minyatul Musalli, kitab-kitab Arab yang besar mereka baca, apa lagi kitab yang halus. Tetapi sifat rendah diri mereka itu, yang inilah yang nak disebut oleh musannif tentang sifat rendah diri. Jangan sombong, sebab ilmu kita ni tak tara mana pun. Tetapi yang Allah nak tengok kepada kita, apa dia? Apabila kita menerima anugerah Allah, boleh tak kita rendah diri? Jangan kita jadi macam iblis. Iblis dia ada pengetahuan sikit, dia ada amalan sikit, pada kita banyaklah ribuan tahun kan. Sehingga kan dia lawan Allah. Satu je perkataan,
wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Ya. Yang ni yang sebenarnya musannif nak tekan kat kita. Kau jadi orang yang rendah diri. Allah nak angkat kita, tetap Allah angkat. Tetap Allah angkat. Allah nak hina kita, tetap Allah hina kita. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu kalau orang tanya Abi mengaji mana, Abi cakap Abi tak mengaji mana-mana, saya orang bodoh. Ya, tak ada faedah pun kita cakap kita mengaji mana, tak ada faedah. Tak ada manfaat dunia langsung. Manfaat akhirat pun tak ada, manfaat dunia pun tak ada. Kalau macam awal, orang hebatlah dia mengaji Syria. Ustaz Rafiq mengaji di Yaman, Zainal Arif mengaji di Yaman. Ya. Dan kebanyakan pula orang-orang yang menuntuti ilmu zaman sekarang tidak diserahkan aturannya kepada guru-guru. Orang dalam adab. Ya. Dia dah ikut suka dia. Baik tu, ya. Dulu orang mengaji melebihi adab daripada ilmu. Sebab apa? Sebab jalan keberkatan itu adalah jalan adab. Jalan adab. Sekarang tak. Hanya semata-mata ikut larut hatinya dan nafsunya juga. Ya. Pergi mengaji apa-apa kitab yang dibaca oleh gurunya dan tidak mengetahui akan darjahnya dan pangkatnya. Adakah sepatut mengaji kitab itu atau tidak? Kita minta guru ajar kitab tu, bukan guru itu yang menentukan akan kitab yang perlu diajar untuk murid dia. Demikian lagi yang sangat-sangat karut dan sangat-sangat sesat, lagi menyesatkan akan orang awam itu, satu puak yang banyak timbul pada zaman sekarang yang digelarkan dengan kaum muda. Memegang mereka itu akan zahir hadis dan ayat Quran dengan keadaan takwil makwil, dan tiada dikerjakan pula muqayyid mutlaknya dan khas amnya dan nasah maksuf. Hanya mana-mana terdapat lafaz hadis dan ayat Quran, maka ialah dalilnya. Zaman ni berlaku macam tu lah. Itu yang terlalu banyak bid'ah sekarang. Habis malas nak kisah banyak-banyak tentang perkara ni. Sebab dari zaman dulu dah. Zaman kami belajar dulu tahun 90-an dulu, benda ni dah wujud dah. Itu masa habis 90-an, kata Syekh Habib, zaman dia datang dulu pun dah ada benda ni, tapi tak teruk. Zaman sekarang dah makin teruk. Semua dah tak kena. Itu tak kena, ini tak kena. Jadi Habib tak ada berkisah sangat hal-hal. Sebab benda ni pada Habib macam ni lah. Pada Habib, kalau rumah kita selalu masuk anjing, jadi bukan halau anjing hari-hari penat, pagar rumah kita, pagar, jangan sampai ada ruang binatang ni boleh masuk. Kalau hari-hari kita halau anjing penat, pagar, maka anjing ni dia bila hari pertama kita pun tak ada halau, lama-lama hilang anjing. Jadi kuatkan diri, kukuhkan akidah, kukuhkan pegangan. Bukan kita asyik nak sibuk dengan perkara tersebut. Akidah kita kukuhkan, fiqh kita kukuhkan, tasawuf kita kukuhkan. Guru Abi pesan macam ni.
Guru Abi pesan macam ni. Dia kata kukuhkan diri, kukuhkan akidah itu. Jangan sampai kita mensyirikkan Allah, jangan sampai kita ragu dengan Allah, sampai tahqiq, jangan ada syak, jangan ada zan, jangan ada waham. Ya. Itu dia. Kalau ikut semua tak boleh, semua dibid'ahkan. Ya, selawat ini habis, ya, zikir tak boleh, itu tak boleh dan ini tak boleh. Ya. Ada apa yang boleh? Apa yang boleh? Jadi rugilah dah semua tinggal. Jadi tak payah, biarlah. Tapi tak ada bahas sangat perkara ni, malas. Baik. Dengan tiada kira banyak lagi dan menafikan mereka itu akan tiap-tiap hukum yang tiada pada zahir ayat dan hadis. Ya, kumpulan ini banyak menafikan hadis. Ya, walaupun mereka kata mereka berpegang dengan Quran dan hadis. Maka menafi mereka itu akan ijma' ulama. Ya, sebab itu boleh mereka ini boleh menafikan pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan dulu Imam Syafi'i tak jumpa. Ya, Imam Syafi'i tak betul, Imam Ghazali tak betul, Imam Nawawi tersilap. Ya, siapa kita nak menafikan mujtahid ni? Siapa kita? Ya. Dan menafikan mereka itu dan mazhab yang 4. Ya. Dan membatalkan oleh mereka itu akan kawaid imam yang 4. Ya. Dan membatal mereka itu akan hukum-hukum yang sabit dengan ijtihad dan qiyas, dan memfasidkan mereka itu akan sunnah talqin mayit dan fidyah puasa dan fidyah semayang dan sunat berlafaz dengan lafaz niat semayang. Jadi walaupun kalau dalam fidyah puasa dan fidyah semayang ni ada khilaf. Fidyah semayang ada khilaf, dan ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa pendapat fidyah semayang ini, pendapat ini terlalu lemah sangat, dan ada yang mengatakan batal. Tapi walaupun pendapat ini lemah, jika mana kita ingin melaksanakan, menjadikan dia sebagai satu sedekah bagi arwah, tak ada masalah. Kita tak niatkan dia fidyah semayang, tapi menjadikan satu sedekah bagi mayit, tak ada masalah. Tapi kalau orang tanya Abi tentang fidyah semayang ni, Abi kata tawakufkan dulu. Sebab pendapat itu terlalu lemah. Pada Abi lah. Tapi kalau nak buat juga, tafadhal, tak ada masalah. Dan sunat berlafaz dengan lafaz niat semayang, dan umpamanya. Dan menghafaz mereka itu akan beberapa banyak daripada ayat Quran dan pada hadis Nabi SAW, supaya buat hujah dengan dia akan orang-orang awam kita, dan mendakwa mereka itu bahawasanya mereka itu mujtahid daripada ayat dan hadis sendiri, dan mendakwa akan diri ini yang betul dengan sunnah Nabi SAW. Padahal kebanyakan mereka itu tiada biasa bertemu dengan pengajian usul fiqah, masalah hadis dan majlis isti'arah dan lainnya, dengan ilmu-ilmu alat, bahkan nausarah pun kurang tahu, dan kebanyakan lafaz-lafaz Arab pun tidak mengerti akan maknanya, dan tidak pula didapat mereka itu memeliharakan marwah, hanya memakan mereka itu diserta kedai, dan menjauhi mereka itu akan serban. Dan bagianlah kelakuan mujtahid, dan bagianlah sunnah Nabi SAW. Maka musannif kata apa? Golongan ini mengaku mereka mengikut sunnah Rasul, tapi tidak ada sifat-sifat mereka ini mengikut akan sunnah Rasulullah SAW.
Ni bukan Abi cakap, ini musannif kitab ni, bukan Abi skrip tak apa dalam kitab ni. Ada kadang-kadang kita ni kita tak suka tak kena dengan nafsu itu. Ketika itu kita pun mula nak menghalalkan benda yang tidak halal. Terhabilah zaman dulu, ada zaman dulu tahun 80-an. Masa tu orang mula dapat hidayah. Ada satu kelompok ada satu kelompok ni geng bukan orang bodoh, orang pandai boleh baca kitab semua. Zaman tu siapa pakai seluar haram. Zaman tu Abi masa tu muda lagi, umur 20, umur belasan, pakai seluar. Pakai seluar haram. Yang boleh pakai seluar Taliban. Seluar Taliban tak haram. Maka asasnya mengatakan haram, seluar tu sempit gitu. Seluar slack. Seluar slack zaman tu mana ada seluar fitting lagi. Ada tahun 86 ada seluar dipanggil seluar, dia dah ada cutting fit tu, dah ada bawah dia kecil dah ada. Tapi ni dia pukul kata semua seluar haram, yang boleh pakai seluar Taliban. Walhal pada asasnya seluar slack yang kita pakai ni harus tapi Allah nak terbalikkan. Satu hari hampir 20 tahun Abi jumpa balik orang yang mengatakan seluar haram. Abi jumpa dekat Kuala Lumpur. Dia pula pakai seluar yang diharamkan dulu. Dulu seluar haram. Pakai t-shirt pagoda ni kalau keluar haram. Dulu sebab nampak badan. Satu hari Abi jumpa kat kedai makan. Abi masih pakai jubah lagi. Abi pula tukar pakai jubah. Pakai kain pelekat. Jadi Abi jumpa di kedai makan. Abi tak cakap apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf lah. Saya pakai seluar, pakai baju pagoda. Panas dia kata. Abi tak cakap apa pun. Abi tak cakap apa. Abi terus order makan. Sebab itu jangan kita mengharamkan perkara yang ikut ilmunya. Yang ni pada asasnya halal. Tahu ya? Asasnya halal. Asasnya halal, hukum asalnya halal. Tapi bila kita dah pegang haram, kita pula buat. Selama mana kita berbuat, selagi kita tidak kafarahkan akan hukum tersebut, haram selama hidup. Janganlah kita ikut nafsu kita, ikut ilmu. Ikut ilmu. Ada orang jumpa Abi makan burger haram. Apa burger haram? Ni burger ni tak boleh ni, haram ni. Abi tanya, burger ni daging apa? Daging lembu ke daging babi? Kalau daging babi kalau daging lembu halal. Jadi ikut hukum. Tapi orang tengah semangat. Orang tengah semangat. Abi mudah aja. Abi ikut hukum dia. Hukum dia kata boleh. Hukum kata tak boleh, tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Hukum mengatakan tidak boleh, tetap tak boleh. Tak ada toleransi. Yang haram tetap haram, yang halal tetap Jika ada khilaf dalam masalah tersebut, toleransi. Nak pegang mana? Nak pegang yang ni, nak pegang yang ni.
memang dibenarkan pada hukum fiqh. Mudah aja Islam. Islam mudah. Apa kita nak susahkan diri? Itu yang Abi kadang-kadang pelik. Kita McD tu orang haram kan. Tapi TikTok joget-joget tak haram lah. Yang mengharamkan McD tapi joget dalam TikTok. Menyanyi orang putih dalam TikTok, dalam application tak apa benda joget dengan muka tak apa tu. Yang tu tak haram. Makan McD haram. Kerana McD ni Yahudi. Yang tu bukan Yahudi. Itu sunnah Nabi. Ada yang kadang-kadang Abi senang kalau orang tanya Abi. Mungkin ni jadi satu isu. Abi orang tanya Abi senang. Yang tu apa? Roti. Dalam roti apa? Burger, daging lembu. Dalam daging lembu ada apa? Sayur. Semua benda tu halal tak? Pada hukum asalnya halal ya halal. Takkan kita nak mengharamkan perkara yang halal. Asalnya halal halal. Baik. Abi mudah ya. Tak nak makan, tak payah makan. Abi pun tak makan. Tak makan pun. Cuma cerita pasal hukum. Abi tak beli pun. Tapi cerita pasal hukum. Hukum dia begitu. Mana boleh kita nak mengharamkan perkara yang halal. Tak boleh. Halal tak halal. Jangan dicari pada fiqh ni, jangan cari sampai ujung. Contoh macam ni. Oh, ujungnya Yahudi. Lalu Abi tanya, mana ada satu perkara yang tak ujungnya Yahudi? Satu ekonomi dalam negara, dalam dunia ni yang hujungnya tidak Yahudi. Mana? Mana dia? Ada tak? Jadi tak payahlah. Pakai handphone tak payah. Semua ujungnya sana. Ujungnya sana. Jadi tak payah kerja lah. Ujungnya sana. Jangan tengok ujungnya. Pada fiqh macam ni. Pada fiqh orang bagi kita duit. Pada fiqh dia tak payah tanya. Ni hukum fiqh. Kita nak hukum fiqh ke hukum apa? Ini fiqhnya. Fiqh dia, orang bagi kita barang, langsung kita terima. Barang yang kita terima ni halal atau tidak? Boleh terima. Barang yang kita terima ni tadi, tengok ain dia apa? Haram. Maka tak boleh terima. Tak boleh terima sebab ain dia haram. Memang jelas benda ni benda haram, tak boleh terima. Dalam fiqh mudah. Jadi pada ilmu fiqhnya ulama mengatakan dia tak harus ditanya. Ni dapat mana? Pakai duit apa? Beli ada ijab qabul tak? Fiqhnya tak. Kalau habis salah, macam mana awal? Awal mengaji kitab besar-besar macam mana? Betul awal. Habis selalu tanya awal sebab awal guru dia Syekh Syria. Habis sebab itu habis tak pandai. Pada hukum fiqh dia macam tu. Ikut fiqhnya. Mudah. Kan hidup ni mudah. Al-Islamu yusra. Islam itu mudah. Tapi jangan permudahkan Islam. Masalah ni dah sampai perenggan. Betapakah halnya semacam ini kelakuan hendak dikata mujtahid?
Padahal berkata Syekh Abdul Rahman Mufti Hadral Maut dalam Bughyatul Murtasyidin, masalahku satu orang yang menuntut ilmu dan membanyak ia akan matalaah daripada kitab-kitab yang dikarangkan daripada tafsir dan hadis dan fiqh, dan adalah ia yang mempunyai faham dan cerdik, maka tetaplah pada pandangan dia bahawasanya kebanyakan ini amat sesat mereka itu. Ini pandangan dia, dan menyesatkan mereka itu daripada asal agama dan daripada jalan Sayyidul Mursalin. Maka kata Syekh Abdul Rahman, golongan ini sesat. Ya, ini bukan kata Abi, kata ulama, ya, Mufti Hadral Maut zaman bila wallahu alam, yang disebut dalam kitab ini tadi ada disebut oleh Syekh Abdul Rahman Mufti Hadral Maut dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Maka meninggal ia akan sekalian karangan-karangan bagi ahli ilmu dan ulama. Dah tak mengaji dah nak kitab, ya. Kitab-kitab ni tak nak mengaji dah, ya, mereka ni. Dan tiada tetap ia akan mazhab, bahkan berpaling ia kepada ijtihad dan mendakwa ia istinbat daripada Quran dan hadis dengan sendirinya. Ya, tak nak ikut dah ulama, sendiri nak istinbat. Dengan sangkanya walhal tiada ada padanya syarat-syarat ijtihad yang mu'tabarah. Dia sendiri pun tidak ada syarat sebagai seorang yang boleh berijtihad di sisi ahli ilmu, dan serta demikian itu mempelazimkan ia akan umat-umat suruh berpegang akan perkataannya, lalu suruh orang berpegang dengan apa yang dia pegang walaupun salah, dan memperwajibkan ia akan mengikutnya. Maka ini orang yang mendakwa akan dirinya mujtahid itu wajib atasnya kembali kepada yang sebenar. Nauzubillah min zalik. Dan meninggalkan akan pendakwaan yang batil-batil itu. Dan apabila melontak ia akan karangan ulama dan ahli ilmu, maka dengan apakah berpegangnya, kerana bahawasanya ia tidak berjumpa ia akan Nabi SAW sendiri. Ya, bila ulama-ulama, ya, mujtahid bercakap, dia kata apa? Ulama ni tak jumpa Nabi. Yang pelik tu, ulama orang lain tak jumpa Nabi, ulama dia jumpa Nabi. Ya. Dan terus je lah baca, sebab kita nak masuk, ya, bab ni, sebab muka surat ni dia banyak cerita pasal Wahabiyah. Ya. Dan tidak pula berjumpa akan satu orang daripada sahabat ridwanullah alaihim, maka jika ada padanya sekuku daripada ilmu, maka iaitu diambil daripada kalangan ahlu syarak dan ulama juga. Ya, walaupun, ya, mereka ni mengatakan, ya, itu dan ini, mereka juga ambil daripada ulama juga. Dan jikalau sekiranya mereka itu dan karangan mereka itu sesat dan tidak betul, maka dari manakah ia bertemu hak yang betul? Kalau semua orang tak betul, mana yang betul? Kitab ni salah, kitab ini salah, ulama ni salah, Imam Syafi'i salah, Imam Ghazali salah, siapa yang betul? Maka hendaklah nyatakan bagi kami, katalah, ya, mana yang betul kalau semua salah. Kerana bahawanya sekalian kitab-kitab a'immah yang empat ini radhiyallahu alaihim wa muqalladihim, kebanyakan tempat ambilnya daripada Quran dan hadis. Dan maka betapa ia ambil jadi menyalahi, walhal, ya, a'immatul arba' pun ambil daripada Quran dan hadis. Ya, Allahu Akbar. Ya, baik. Dan bermula dakwanya ijtihad pada zaman sekarang itu jauh sehabis-habis jauh. Orang sekarang tak betul, ya. Inilah jadi susah, ya. Hadis setakat ni lah, ya. Dan insya-Allah kita malam besok, kita malam Jumaat ada pengajian. Ada kita malam hari Jumaat, malam Sabtu insya-Allah.
Sebab malam besok kita malam ibadah khususiah. Jadi malam esok kita tangguhkan. Jadi kita baca balik pada malam Jumaat, malam Sabtu insya-Allah. Jadi apa yang kita habis nak pesan kepada semua orang, ilmu yang ada pada kita, beramallah. Beramal dan ikhlas dengan Allah. Tidak zaman sekarang, bila kita mula jauh dengan Allah, hati kita mula resah. Baik itu Allah sebut dalam Quran, bila selalu ingat Allah, orang yang ingat Allah, hati ni akan tenang. Hidupnya tenang, dirinya tenang, semuanya akan tenang. Sebab Allah bersama orang yang sentiasa mengingati. Bersamanya apa? Bukan zatnya bersama, rahmatnya, kasih sayangnya, ada dengan orang yang sentiasa mengingati Allah. Betulkan diri masing-masing semua dalam madrasah. Betulkan diri. Betulkan diri. Betulkan diri. Bila kita betulkan diri kita, insya-Allah, jika mana kita buat silap, Allah perbetulkan. Allah perbetulkan. Nabi kata, jadilah orang takwa. Sebab orang takwa dijanjikan oleh Allah Furqan. Furqan ini pimpinan. Takut rasa bersalah dengan Allah. Rasa bersalah dengan Allah. Rasa bersalah dengan Allah. InsyaAllah kita dalam rahmat. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, tutup segala aib kami di dunia dan di akhirat dengan keelokan-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup segala kebodohan kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, tutuplah segala kehinaan kami di dunia dan di akhirat dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami hati yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Kurniakan atas kami hati yang malu dan syukur kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadilah kami orang yang mengasihi dan mencintai akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di sekeliling kami dan seluruh alam, dan mereka juga mengasihi kami dan mencintai kami semata-mata kerana Engkau dan kerana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al-bala' wal waba' wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.